Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Berjumpa lagi kita malam ni. Hari ni 26 bulan Januari 2021. Jadi bertemu lagi kita. Hari ni aku nak menghuraikan sedikit tentang persoalan. Banyak soalan, beribu-ribu soalan bertanyakan mengenai kenapa interim IC NAS sebanyak 1,000 tak masuk lagi dalam akaun pemohon. Okey, banyak persoalan timbul dalam laman Facebook, di Telegram dan sebagainya lah. Even dalam page ni pun, dalam channel YouTube ni pun ramai juga yang bertanya. Okey, jadi secara asas dia, sedikit intro. Okey, KWSP mempunyai sebanyak 14.5 juta, lebih daripada 14.5 juta pencarum, yang mana 7.6 juta daripada 14 juta ni adalah pencarum yang aktif. Okey, pencarum yang aktif ni maksudnya caruman ada setiap bulan. Okey, yang baki tu mungkin yang adalah yang tak aktif lah. Yang tak aktif ni mungkin yang dah berhenti kerja, diberhentikan kerja, ataupun yang menggunakan caruman bila sendiri tapi tidak konsisten, ataupun penjawat awam yang dah disahkan jawatan dan bertukar kepada skim pencen. Jadi itu adalah baki lebih kurang 6 beberapa juta lah. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, jumlah caruman aktif setakat tahun 2019 adalah sebanyak 75.93 bilion. Itu adalah jumlah caruman, bukan total keseluruhan termasuk aset. Itu bukan, ini adalah jumlah caruman yang aktif sehingga 2019. Okey, kemudian yang ketiga, pada belanjawan bulan tahun yang sudah, bulan 11 bulan 12 itu, okey, belanjawan 2021, kerajaan telah membentangkan dan memperluaskan skim IC-NA ni daripada yang layak hanya 2 juta ahli kepada 8 juta ahli, yang mana 8 juta ni tergolong daripada dua kategori. Yang pertama adalah kategori 1, yang kedua adalah kategori 2. Jadi interim ni timbul sewaktu permohonan bermula pada kategori yang kedua. Okey, yang seterusnya, apa itu interim? Interim ni yang kita kena faham, ia adalah bayaran daripada akaun kita sendiri, akaun satu kita, sebanyak sehingga RM1,000 kepada pemohon sebagai satu bentuk bantuan awal daripada akaun pencarum itu sendiri, bentuk bantuan awal kepada pencarum sementara menunggu permohonan tu diproses selama tempoh yang diberikan 5 hari untuk processing untuk upload dokumen. Selepas ada upload dokumen, ambil masa sehingga 21 hari. Jadi disebabkan proses tu mengambil masa hampir sebulan, apa yang kerajaan buat, kerajaan telah meluluskan dalam pakej bantuan permai itu, kerajaan telah ambil satu inisiatif, dia dahulukan 1,000. Siapa saja yang minta akan dapat RM1,000. RM1,000 ni bukan macam bantuan prihatin nasional, bukan macam bantuan prihatin rakyat, BPR ataupun BSH ataupun BRIM. RM1,000 ni adalah duit daripada akaun pencarum tu sendiri, duit akaun satu pencarum. Okey, jadi hari ni timbul persoalan sebab kerajaan kata EPF KWSP cakap pembayaran akan dibuat pada 26 Januari, hari inilah. Okey, lepas tu semalam dah ada yang masuk. Banyak juga hari ni pun ada yang masuk dan banyak lagi yang masih tak dapat. Kenapa tak dapat lagi? Okey, telah dijelaskan, KWSP telah menjelaskan proses pembayaran mengambil masa sehingga 7 hari daripada tarikh permohonan diterima. Itu nombor 1. Ataupun kalau kata permohonan tu yang hantar awal dah buat pada 11 hari bulan, 7 hari 18 hari bulan lah contoh, tapi tak dapat lagi. Bukan, 7 hari tu dia akan kira, kalau kata yang hantar awal ni, dia akan kira daripada hari ini, tarikh hari pembayaran.
Jadi 26 hari bulan, 7 hari, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 1 hari bulan Februari, 1 hari bulan Februari, 1 hari bulan 2, kalau tak salah hari Isnin. Hari Isnin. Jadi sehingga hari Isnin 1 hari bulan Februari. Okey. Lepas tu ada pula yang macam apa, membeza-bezakan ikut bank. Kita kena faham bayaran dibuat daripada pihak KWSP menggunakan panel bank KWSP. Dalam kes interim ICNA ni, kebanyakan yang kita tengok yang dikongsikan oleh orang yang dah menerima interim ni, kebanyakan kita tengok majoriti memang 100% diterima daripada akaun RHB milik KWSP. Jadi panel bank bagi KWSP ni adalah RHB. Jadi bayaran interim ni dibuat, kalau kata di bank, dari segi sudut prosesan dia adalah menggunakan IBG, interbank gyro transfer. IBG ni dia mengambil masa 1 hari bekerja. Kalau hari ni buat, mudah cerita dia, esok baru dapat. Hari ni buat, esok baru dapat. Kalau nak lebih details, kalau kata proses memasukkan kredit masuk ke dalam akaun pemohon tu dibuat sebelum jam 8 pagi, maksudnya selepas pukul 4 petang bayaran tu akan clear. Maksudnya barang tu dah akan ada dalam akaun pemohon tu tadi, penerima tu tadi. Itu kalau kata dari segi yang lebih teknikal. Dia ada by staggered, pukul 4, pukul 6 ataupun pukul 8 malam, kemudian pukul 10 malam. Kalau tak ada, yang seterusnya adalah bayaran pada keesokan hari. Okey. Jadi proses ni mengambil masa tadi, macam aku cakap, mudah faham adalah 1 hari. Okey. Bagi untuk yang pemohon yang memohon ICNAR kategori 2 ni, yang mana menggunakan akaun RHB. Jadi RHB ni kalau kata nama pemohon tu ada dalam list pembayaran kan, jadi dia akan masuk immediate lah, sebab bank yang sama. Kalau kata bank yang tak sama ni, prosesnya 1 hari. Okey, jadi bila akan dapat 7 hari, kenapa tak dapat berperingkat? Tadi dah explain. Okey. Kemudian ada pula soalan dan teori. Depa tengok dalam iAccount, masuk di laman web iAccount pemohon. Jadi di laman web iAccount ni depa tengok ada perubahan dari segi tarikh permohonan. Yang mana hari semalam, kalau kata tarikh dia dikemas ini sebagai 24 hari bulan Januari. Jadi kebanyakan yang pada hari semalam 25 Januari ni banyak yang dah terima wang. Jadi semakan dia dilakukan dengan pihak KWSP, tarikh kemaskini permohonan ni sebenarnya tak ada kena mengena dengan pembayaran interim. Bukanlah kata macam hari ni yang ramai juga yang bertukar tarikh permohonan dia jadi pada 26 bulan. Jadi ramai yang buat teori yang 26 ni esok 27 dia pun akan dapat. Ni satu isu lah, bila esok 27 akan dapat, dia berharap esok duk pi cek 5-6 kali, takut tak masuk-masuk. Dia proses pembayaran dia berperingkat dalam tempoh 26 hari bulan sampai kepada 1 hari bulan. Jadi kita kena tunggu. Kita tak tahu bila turn kita, macam mana kaedah pembayaran dia. Ada orang kata nak ikut abjad ABC, ada orang kata nak ikut, wallahu alam. Yang tu kita pun tak tahu. Yang tu hanya pihak KWSP saja yang tahu. Bila mereka dah bagi data tu kepada pihak RHB, tolong masukkan. So RHB pun masukkan lah, tolak duit daripada akaun KWSP ni tadi. Okey, tarikh permohonan. Jadi dah disebut tadi, tarikh tu tidak membawa makna apa-apa. Yang seterusnya, apa soalan? Banyak juga tanya, boleh ke dapat interim ni? Ada yang pengisytiharan kendiri ni masih tak lengkap dan sebagainya, ada yang tak sempat buat. Jadi kita kena berbalik-balik kepada interim ni sendiri. Interim ni sendiri maksud dia adalah bayaran awal bagi membantu meringankan beban, yang mana duit ni diambil daripada akaun satu
Carum, bukan bantuan daripada seperti BHH, BPN, BPR semua ni. Ini tolak daripada akaun kita. Jadi dah dijawab dan dijelaskan oleh pihak KDBSP, siapa-siapa saja yang memohon layak dapat. Jadi mohon saja, kalau kata tak layak dari segi kelulusan untuk kategori 2 ni, 1000 untuk intri ni insya-Allah pasti dapat. EPF cakap, bukan orang lain cakap. Okey. Boleh ke dapat? Kita tengok update check out. Okey, yang terakhir. Kalau tak dapat nak buat apa? Okey, yang pertama, kalau tak dapat, duk tunggu hari ni tak ada, esok tak ada, lusa pun tak ada. Okey, jadi tak apa, sabar. Tunggu 7 hari. Maksudnya tunggu sampai 1 bulan 2. Kita kira walaupun tarikh permohonan kita tu dah ditukar ataupun kita mohon awal 14 bulan, 15 bulan, tak usah kira 7 hari tu daripada 14 bulan. Jangan kira 7 hari tu daripada 26 daripada hari ni. Jadi 7 hari tu akan tamat pada 1 Februari. 1 Februari tak ada, 2 Februari call hotline KDBSP. Buat semakan kenapa masih tak masuk lagi. Tanya mereka. Jangan jangan serbu pada bank. Sebab bank hanya sebagai medium pindahan untuk memasukkan wang tu saja. Bank tak ada kena-mengena dengan urusan macam tu lah, macam yang duk tengok dalam grup. Maybank ni dah masuk ke? Bank ni bank Singa Kedah dah masuk belum? Oh, yang bank ni pula dia kata okey, aku bank Bunga Raya di Johor Baru, aku dah masuk dah. Itu tak ada. Benda-benda macam ni tak ada kaedahnya, sebab bayaran tu daripada satu bank je, RHB, Pena Bank, KDBSP, sampai turn kita masuk, bukan dia ikut bank. Okey. Jadi kepada siapa-siapa yang masih tak jelas, harap boleh jelas. Yang rasa ragu-ragu nak mohon, kalau ada keperluan, kalau ada rasa terdesak nak pakai, mohonlah. Walaupun mungkin tak ada sampai 30% pengurangan, ataupun tak caruman yang tak dicarum tu tak sampai lebih daripada 2 bulan. Jadi kalau ikutkan tidak tak layak, tapi sekurang-kurangnya 1000 tu insya-Allah pasti dapat. Jadi sedikit sebanyak boleh membantu dalam meringankan beban dan kita punya kehidupan harian kita lah. Dan bagi yang dah dapat tu pula boleh tunggu lagi untuk bayaran bulan pertama, insya-Allah pada bulan 2 ni, dalam 5 atau 6 hari bulan kalau ikut perkiraan dia. Jadi harap guna wang dengan jimat cermat, jangan membazir, jangan guna untuk benda-benda yang tidak berfaedah. Kalau kata tak ada keperluan sebab sekarang dah dapat pekerjaan baru ataupun pekerjaan sambung balik, gaji pun dah balik pada asal ke apa kan, jadi setidak-tidaknya duit tu boleh guna sebagai simpanan. Mana kita tahu keadaan sekarang, dia punya keadaan on off ni kita pun tak pasti selama mana. Jadi hari ni mungkin dah recover, dari segi keuangan kita dah stable balik, tapi kita tak tahu apa akan jadi pada 6 bulan akan datang, pada tahun hadapan pula. Jadi waktu tu mungkin juga akan ada package bantuan ataupun proses pengeluaran sinar yang 2.0 pula ke apa kan. Tapi sementara nak tunggu tu, kurang-kurang yang pengeluaran kali ini boleh membantu untuk support kita pada keperluan di masa hadapan. Okey. Jadi harap semua jelas. Ingat bayaran sekurang-kurangnya ambil masa 1 hari. Lepas itu tunggu sehingga 7 hari processing date daripada hari ini 26, maksudnya tamat sehingga 1 hari bulan. 2 hari bulan baru call hotline kalau masih tak dapat. Ketiga, tak perlu bimbang, siapa saja yang mohon layak untuk dapat. Yang keempat, tak ada teori ataupun kesahihan ataupun kebenaran. Ini bukan satu tekaan, tapi memang betul, memang tak ada konsep bayar ikut bank, tak ada macam tu. Dia ikut pada KDBSP sendiri, siapa yang sepatutnya dapat dahulu. Macam mana dia tentukan siapa yang betul dapat, hanya KDBSP saja yang tahu. Okey. Tadi siapa yang tak mohon boleh mohon lagi lah, sebab dalam belanjawan 2021 tu diluluskan sebanyak 70 bilion. Jadi yang layak untuk memohon ni adalah dianggarkan sebanyak 8 juta. Jadi 8 juta kalau kata
basic matematik, kita kira 8 juta, seorang boleh buat kurang 10,000, jadi 80 bilion. Bajet diluluskan sebanyak 70 bilion. Nampak macam kurang 10 bilion, tapi daripada 8 juta ni sudah tentulah bukan semua akan dapat untuk layak untuk dapat 10,000. Bukan semua juga yang memohon, yang mana yang tak terjejas mungkin tak akan memohon. Lepas itu dua sajalah yang paling penting. Jadi bagi yang masih belum memohon, ada ragu-ragu, ada rasa keperluan, mohon jangan duk tunggu. Nanti lambat-lambat kita tak tahu kalau kata ada sebarang perubahan, sebab benda ni kadang-kadang dia boleh di-revise, dipendekkan, dipanjangkan. Okey, harap semua jelas. Tak ada lagi persoalan-persoalan yang mengelirukan. Okey, terima kasih banyak sebab menonton. Jumpa lagi, tak tahu bila, tengok kalau ada perlu ada tajuk-tajuk baru, insyaAllah akan timbul lagi. Terima kasih banyak. Jangan lupa share, jangan lupa subscribe, kongsi pada rakan-rakan dan juga kongsi pada ahli keluarga. Semoga perkongsian ini menjadi satu perkongsian yang bermanfaat untuk semua. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.